Tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita di muka surat 31, hadis nombor 2 dari atas tu. Nabi bersabda, "Idza 'azzamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa idza tarakat al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari hurimat barakatul wahyi." Hadis ni Nabi nak menyatakan bahawa Islam ini agama yang cukup hebat. Islam ini agama yang telah menjadi tonggak kepada dunia ini. Dunia yang mengamalkan Islam dalam kehidupan mereka, mereka akan mendapat rahmat daripada Allah, dan mereka akan mendapat kehebatan daripada Allah dunia dan akhirat. Apa yang telah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, khulafa Rashidin yang 4, memberi satu gambaran yang jelas kepada kita. Sekiranya Islam itu diamal dalam kehidupan kita, individu mengamalkan Islam dalam kehidupannya, rumah tangga mengamalkan Islam dalam kehidupannya, masyarakat mengamalkan Islam dalam kehidupan mereka, malah dunia mengamalkan Islam di dalam kehidupan mereka, maka mereka akan selalu mendapat rahmat daripada Allah. Itu hebatnya Islam. Tapi kehebatan Islam itu Nabi sebut dalam hadis ini, dia akan hilang. Dulu Islam hebat, kehebatan Islam itu akan hilang. Bila kehebatan Islam akan hilang? Apabila umat Islam itu sendiri sudah gila kepada dunia. Yang mereka fikir ialah keduniaan saja. Mereka tak berapa fikir tentang keakhiratan. Yang mereka fikir harta, duit ringgit, itu yang mereka fikir. Kalau itulah yang berlaku di kalangan masyarakat Islam, maka akan hilanglah kehebatan Islam yang telah pun diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabat dulu. Ini Allah sebut dah, Nabi sebut dah. Kita tidak pelik lah kalau kita tengok hari ini macam-macam yang berlaku. Orang menyebut, orang menghina Islam, orang menghina Quran. Hilanglah kehebatan Islam. Semua yang berlaku itu kerana manusia dah gila ke dunia. Itu Nabi dah sebut. Benda yang Nabi sebut ni tetap berlaku, tuan-tuan. Tapi kalau kita nak kehebatan Islam itu akan terus tertonggak dalam masyarakat, kita kena banyak amalkan akhirat dalam hidup kita. Kita kena banyakkan amalkan Islam dalam hidup kita. Kita jangan gila ke dunia, jangan gila kepada kekayaan semata-mata, maka akan kembalilah kehebatan Islam itu di dalam kehidupan kita. Itu satu Nabi abang dalam hadis ini. Yang kedua,
Nabi habaq dalam hadis ni, kalau umat Islam sudah tidak berusaha untuk nak mengajak masyarakat mengamalkan benda-benda ma'ruf, benda-benda baik, tidak ada kempen untuk manusia buat benda-benda baik, tidak ada ajakan dan tidak ada orang kata promosi kita untuk kebaikan. Kita tak suruh masyarakat buat benda baik, dan di waktu yang sama kita tidak melarang masyarakat buat benda mungkar. Kalau ini berlaku, amru bil ma'ruf, ajak orang buat baik dah tak ada dalam masyarakat Islam ni, melarang orang buat jahat pun dah tak ada. Pada ketika itu kata Nabi, hilanglah keberkatan Quran, hilanglah keberkatan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu dia membawa keberkatan kepada kita. Apabila kita jadikan dia sebagai amalan kita, yang mana Quran menyuruh kita buat benda baik dan Quran melarang kita dari buat benda-benda yang mungkar. Kalau ini kita dapat amalkan dalam hidup, maka keberkatan Al-Quran tetap berada. Tapi kalau ini dah tak ada, hilang, barakatul wahyi akan hilang. Tuan-tuan boleh tengoklah apa yang berlaku. Nabi dah sebut 1400 tahun dulu, Nabi dah sebut dah. Iza azzamat ummatid dunya, apabila mengagung-agunglah oleh umat aku akan dunia, mereka mengagungkan dunia, mereka gila kepada dunia, pada ketika itu kata Nabi, nuzi'at minha, akan dicabut, akan dihapuskan daripada umatku itu haibatul Islam, kehebatan Islam akan hilang. Wa idza tarakat, kalau umat aku meninggalkan usaha al-amra bil ma'ruf, nak suruh buat benda baik, wan nahya 'anil munkar, nak melarang buat benda mungkar, ni dah tak ada. Program dalam hidup masyarakat Islam dah tak ada benda ni. Program mengajak orang buat baik, melarang orang mungkar ni dah tak ada. Hurimat, akan dihapuskan daripada mereka barakatul wahyi, barakatul wahyi, keberkatan Al-Quran, keberkatan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berkat dah tak ada. Umat dulu zaman Nabi, hidup mereka berkat, hidup mereka tenang, tidak ada penyakit yang melanda. Sebab apa tuan-tuan? Sebab usaha mengajak orang buat benda baik, usaha melarang orang buat benda mungkar itu terus berjalan menjadi agenda utama dalam masyarakat, maka keberkatan wahyu Al-Quran itu kekal bersama mereka. Tuan-tuan boleh tengok, boleh perhati, tengoklah. Ini Nabi bagi tahu kat kita. Itu makna hadis. Ini terjemahan Syekh kita ni. Apabila perbesar umatku akan dunia, ditinggal dari mereka itu akan haibah dan gerun keislaman, kegerunan kepada Islam itu dah hilang. Dan apabila meninggal umatku akan menyuruh buat kebajikan dan melarang dari membuat kejahatan, dah tak ada program ni, ditinggal. Putuslah dari mereka itu berkat Islam. Dia terjemah berkat Islam, tapi dalam hadis berkat Quran. Wahyu itu Quran. Tak apalah,
Quran dengan Islam hak tulah lah. Nah, maksudnya disuruh kita peliharakan semangat Islam itu, baru ada kegerunan, kehebatan, barulah ada keberkatan Al-Quran. Itu satu hadis Nabi menceritakan tentang gejala yang akan berlaku kalau ini umat Islam dah tinggal. Hadis yang kedua, iza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lagaut. Hadis Bukhari. Yang ni selalulah Tok Bilal duk baca lah kalau kami di Kedah tu. Masa Tok Khatib naik atas mimbar, selalu dia baca idza qulta li sahibika wal imamu yaktubu yaumal jumu'ati ansit faqad lagaut. Hadis ni nak menyatakan, cuma saya duk dengar tengok ramai Tok Bilal baca tak betul, minta tolong betul. Yang pakat duk baca faqad laghut, bukan laghut, laghaut. Kalau laghut tu ghin baris dhamma, faqad laghut. Ramai tu imam baca laghut. Laghaut betul lah, tetapi yang ini laghaut. Faqad laghaut dah, faqad laghauta. Bukan faqad laghaut dah, faqad laghaut. Bukan laghut. Laghut tak betul, laghaut. Cuba tengok terbari. Faqad laghaut. Idza qulta li sahibika, apabila kamu kata kepada sahabat kamu duduk tepi kamu tu, yaumal jumu'ati, di hari Jumaat, kamu kata apa? Ansit, diam. Kawan tu duduk sembang, kita larang dia dengan kita kata diam. Sedangkan masa tu wal imamu yakhtub, tu imam sedang baca khutbah. Ketika imam baca khutbah tu kita kena diam, dengar khutbah, apa yang nak sampaikan, apa yang dia nak nasihat kita dalam khutbah. Itu caranya. Tiba-tiba dia pergi cakap pula, bukan cakap benda lain, larang kawan tu duduk sembang. Maka Nabi kata sia-sialah amalan Jumaatnya itu. Sia-sia ni banyak qaul lah, yang kata hilang pahala Jumaat, katanya kurang pahala Jumaat dan sebagainya. Ala kulli hal, walaupun benda itu dikata, jangan kita buat keluar suara apapun, biar tu imam seorang saja yang duk bercakap atas mimbar. Kita jangan. Kalau nak larang ada orang sembang, larang dengan isyarat tak apa. Jangan piduk kata diam. Ganggu imam. Jadi ini satu daripada arahan Nabi kepada kita makmum, kena hormat khutbah yang sedang dibaca oleh imam kita. Kita tak boleh bercakap benda yang lain. Sebab itulah tuan-tuan, dalam dunia yang serba moden ini tuan-tuan, kadang-kadang tu imam duk baca khutbah, dia duk belakang, dia duk main WhatsApp dia, duk main handset dia. Itu semua benda-benda yang jadi lagaut, jadi lalai kepada kita. Kalau tak hilang pahala Jumaat pun mujur, tapi tentang kurang pahala tetap. Sebab kita tidak beri perhatian kepada imam yang sedang membaca khutbah. Saya nak tegurlah faqad lagaut, bukan faqad lagut. Lagut tak. Lagaut, ghin fathah, waw sukun, lagaut, lagauta, faqad lagauta, faqad lagaut, bukan lagut.
Apabila berkata kamu kepada saudara atau kawan kamu, ansit, maknanya diam, pada hari Jumaat waktu berkhutbah, maka sesungguhnya engkau itu sudah jadi lara. Lara makna lalai. Lalai ni maknanya kita sudah tidak beri perhatian kepada khutbah yang sedang dibaca, dan kita akan berkuranganlah pahala Jumaat kita walaupun sah. Ada pendapat mengatakan tak sah Jumaat sebab kita tidak beri perhatian kepada khutbah. Ya. Ya, doa yang dibaca oleh imam semua masuk, dan dijadi syarat kepada khutbah yang kedua kena baca doa kepada orang Islam. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat kalau imam tak baca doa tu, khutbah kedua dia tak sah. Ada qaul lah yang kata, tapi bagi saya tak payahlah. Tak payah kita buat keluar suara. Tapi kalau buat keluar suara pun bukan kita bercakap benda yang tidak kena mengena dengan khutbah, kita aminkan khutbah imam. Ada kena mengena juga. Yang ni tak ada kena mengena pun ini bercakap terus diam. Iaitu yang jadi lara tu. Tapi ada pendapat yang kata kita tak payah aminkan, cuma kita doakan. Ada imam doa, kita amin dalam hati kita lah doa imam tu, jangan keluarkan suara. Apabila berkata, jadi lara kamu, makna maksudnya jauhkan daripada berkata-kata di masa khatib berkhutbah. Itu satu. Hadis terusnya, idza qala al-'abdu ya rabbi ya rabbi, qala Allahu labbaika 'abdi sal tu'ta. Ini apabila kita berdoa, kita duk kata ya rabbi ya rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Apabila kita panggil Allah dengan panggilan wahai Tuhanku, wahai Rabbi, Allah jawab panggilan kita. Allah kata apa? Labbaika 'abdi, aku dengar panggilanmu itu wahai hamba-Ku. Cuma kita lah tak dengar. Tapi Nabi beritahu Allah jawab panggilan kita. Apabila kita kata ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, Allah saud, Allah kata aku dengar panggilan kamu, sal tu'ta, minta apa yang kamu nak minta, aku akan beri apa permintaan kamu. Makna fadilatnya apabila kita doa dengan ucapan ya Rabbi, ya Rabbi, ataupun Allahumma ya Allah. Sama ya Allah, ya Rabbi, sama juga. Allah saud panggilan kita, dan Allah kata kat kita sal tu'ta, minta, aku akan beri apa juga permintaan kamu. Ni fadilatnya apabila doa kita itu kita mulakan dengan panggilan ya Rabbi, ya Rabbi. Apabila berkata hamba Allah ya Rabbi, ya Rabbi, berfirman Allah Ta'ala, aku dengarlah seruan kamu itu, pintalah apa hajatmu, nanti diberikan. Fadilat doa ya Rabbi. Sebab itu doa manapun ada, kita panggil Allah, kita seru Allah,
Allahumma la ya Rabbi, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Rabbi ighfirli warhamni, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu semua panggilan ya Rabbi itu kita panggil Allah ketika kita nak berdoa. Allah kata, minta apa yang kamu nak, aku akan tunai permintaan kamu. Hadis terusnya, idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha, rawahul Bukhari. Ini satu juga ajaran Islam. Kalau kita nak bunuh binatang buah ke apakah kita nak bunuh, kita jangan bunuh di muka dia. Muka ni satu tempat yang mulia, bukan pada manusia saja, pada makhluk-makhluk lain pun pada muka ini ada benda yang mulia. Sebab itu kalau kita semayang, kita sujud apa? Sujud muka kita. Sebab dalam tubuh badan kita muka yang paling mulia. Sebab itu Nabi kata, kalau nak bunuh sekalipun, jangan bunuh di muka dia, bunuh tempat lain. Nabi tak bagi, sebab ini menandakan kemuliaan. Ini di antara benda yang Nabi pesan kepada sahabat. Lah kita nak bunuh binatang lah, kita kata, jangan bunuh muka dia, bunuh tempat lain. Apabila kamu membunuh akan umpama binatang, janganlah di mukanya. Baiklah, tak apalah tuan-tuan. Baik, hadis terusnya, idza qama al-'abdu fi salatihi dhurra al-birru ala ra'sihi hatta yarka'a, fa idza raka'a alathu rahmatullah hatta yasjuda, wassajidu yasjudu ala qadamayillah ta'ala falyas'al wal yarghab. Ini Nabi sebut apabila kita semayang. Kita semayang ni antara rukun fi'li yang kita buat berdiri betul, kemudian kita rokok, kemudian kita sujud. Itu di antara rukun-rukun yang kita buat fi'li, perbuatannya dalam semayang. Berdiri betul, kita baca Fatihah, habis kita baca Fatihah dan surah, kita rokok, habis daripada kita rokok, kita sujud. Dalam 3 rukun fi'li ini, maka sujudlah rukun yang paling hampir kita dengan Allah. Sebab itu dalam semayang, sujud 1 rakaat sampai 2 kali, diri betul sekali, rokok sekali, mai tang sujud 2 kali. Pasal apa sujud 2 kali? Sebab ketika kita sujud, kita hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebut seolah-olah kamu sujud di atas kaki Allah. Allah kan ada kaki, tapi lagu itulah nak gambar kata dekatnya kita dengan Allah ketika kita sujud. Sebab itu dalam 1 rakaat 2 kali sujud. Sebab kita sembamkan kemuliaan kita, muka kita tak ke bumi. Di muka ni ada mulut untuk kita bercakap, untuk kita baca. Di muka lah ada hidung untuk kita nak
mengidu suatu benda, di muka lah ada telinga untuk kita dengar suatu benda, di muka lah ada mata untuk kita melihat satu benda, dan di muka juga ada otak untuk kita fikir satu benda. Apabila kita sujud, kita letak segala kemuliaan kita di bawah. Sujud di bawah. Kita punya punggung tinggi pada muka, padahal punggung dengan muka ni, muka lebih hormat. Apabila kita sujud di depan Allah, seolah-olah kita menjatuhkan kehormatan kita di depan Allah Rabbil Alamin. Sebab itulah Allah sebut, Nabi sebut, apa dia, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Nabi sebut paling hampir seorang hamba itu kepada Tuhannya dalam sembahyang, wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Nabi sebut dalam hadis ini, seolah-olah apabila kita sujud itu, kita sujud di atas kaki Allah. Makna hampirnya kita dengan Allah. Itu rukun fi'li dalam sembahyang. Nabi sebut dalam hadis ini, apabila kita duduk diri, kita duduk sembahyang, duduk baca Fatihah, baca surah, maka pada ketika itu Allah kata, ditabur kebaikan atas diri kamu. Kebaikan itu ditabur di atas diri kita, walaupun kita tak berasa. Dan apabila kita rokok, kita diselubungi dan diselimuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita duduk diri, Allah menabur kebaikan kepada kita. Apabila kita rokok, Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, payungi kita, payung kita dengan rahmatnya. Allah. Dan apabila kita sujud, kata Nabi, seolah-olah kamu sujud di kaki Allah. Pada ketika itu, mintalah apapun dalam sujud kamu, dan hendaklah kamu berasa nak sangat meminta pada ketika sujud. Tuan-tuan, kalau sembahyang sunat hajat ni, tuan-tuan, dalam sujud tu mintalah banyak sikit apapun. Boleh minta. Cuma dalam bahasa Arab lah, mintalah doa-doa yang Nabi bagi kat kita tu. Kita boleh minta dalam sujud kita itu, selain daripada Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik, itu kalau kita baca ayat dalam sembahyang kita pun, sampai ayat yang suruh sujud, kita dituntut sujud. Kalau kita sembahyang berimam, tu imam sujud, makmum kena sujud. Sujud sejadah tu dalam Quran ni ada 14 tempat yang dituntut kita sujud sejadah. Kita duduk sujud satu saja, iaitu pada bagi jemaat no. Sedangkan di dalam Quran tu ada 14 tempat yang dia suruh kita sujud. Sama ada dalam sembahyang, kalau kita baca ayat tu, kita sujud. Ataupun luar sembahyang, dituntut kita sujud. Dalam sujud tu mintalah doa apapun. Sebab ketika kita sujud, kita cukup hampir dengan Allah, seolah-olah kita sujud di kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hadis sebut, idza qama al-'abdu, apabila berdiri seorang hamba, fi salatihi, dalam sembahyang dia, masa dia duduk qiyam berdiri, zurral birru ala ra'si, ditabur kebaikan, keberkatan itu ke atas kepala dia masa dia duduk diri itu. Walaupun kita tak terasa, tapi itulah yang Allah lakukan kepada kita.
Para malaikat Allah menaburkan kebaikan atas kepala kita ketika kita berdiri dalam sembahyang. Hatta yarka'a, ditabur terus sampai kita rokok. Fa idza raka'a, apabila kita rokok pula, alathu rahmatullah, Allah akan payungkan kita, letakkan di atas kita itu rahmat dia. Allah akan payung kita, Allah akan naungi kita dengan rahmatnya. Hatta yasjuda, sehingga kita sujud. Wasajidu, orang yang sujud itu sebenarnya yasjudu ala qadamaillahi ta'ala, dia sujud di atas kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu tashbih, bandingan abang kata dekatnya kita dengan Allah masa kita sujud, seolah-olahnya kita sujud di atas kaki Allah. Pada ketika itu kata Nabi, fal yas'al, maka dia mintalah doa apapun masa dia sujud tu, wal yarghab, dan naklah dia bersungguh-sungguh, gemar sungguh-sungguh meminta ketika sujud itu. Allah, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Allahumma ij'al li 'indaka zukhra, Allahumma ij'al li 'inda zukhra. Kita minta doa masa kita sujud tu. Ya Allah, Kau jadikan sujud aku ini sebagai pertaruhan pahala untukku di hari akhirat kelak. Ini doa yang Nabi baca dalam sujud. Allahumma ij'alha li 'indaka ajra, wada' anni biha wizra wa taqabbalha minni. Itu doa panjang dalam doa sujud ni. Kalau kita nak tengok, kita rujuk kepada hadis-hadis Nabi, bab doa dalam sujud cukup panjang. Pasal apa? Masa kita sujud itu kita cukup hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah sujud itu diwajibkan kita buat sampai 2 kali dalam satu rakaat. Sembahyang Aisyah maghrib 3 rakaat, rokok hanya 3 kali, tetapi sujud 6 kali. Sembahyang Aisyah pula rokok hanya 4 kali, tetapi sujud 8 kali. Mana kalau boleh tak kita menghayati, masa kita duduk diri semayang tu, kita ingat Allah duk tabur kebaikan ke atas kita. Masa kita rokok, kita ingat kita dipayungi Allah dengan rahmatnya. Masa kita sujud, kita ingat kita dekat sangat dengan Allah. Kita ingat bahawa kita sembangkan muka kita, kemuliaan kita, dan menjunjung kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tuan-tuan yang para ulama dulu, para sahabat dulu, mereka menangis ketika sujud sampai lencun kain sejadah, basah kain sejadah. Sebab apa? Mereka menghayati yang mereka sangat-sangat dekat dengan Allah ketika mereka sujud. Bacalah doa-doa lain, jangan baca hak Melayu saja. Ya Allah, ya Tuhanku, batal semayang. Sebab bahasa Melayu tak boleh baca dalam semayang. Baca doa. Allahumma khtim alayya bihusnil khatimah wa la takhtim alayya bisu'il khatimah. Ya Allah, Engkau tamatkan hidupku ini dengan sebaik-baik penamat, iaitu mati dalam iman, mati dalam mengucap. Dan jangan Engkau tamatkan hidupku ini dengan sejahat-jahat penamat. Tak mau.
kita minta kita mati dalam iman, mati di dalam kita dapat mengucap. Boleh. Dalam sujud kita boleh minta. Lebih-lebih lagi sujud semayang sunat, semayang tengah malam, tahajud, sujud biar lama sikit, boleh buang tengah jam, minta doa banyak. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni wa an walidayya wa an jami'al muslimina birahmatika ya arhamar rahimin. Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu keredaanmu dan Allah dan syurgamu, dan aku berlindung denganmu dari kemurkaanmu dan nerakamu ya Allah. Itu dia. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, semuanya engkau Tuhan yang pengampun, tuhibbul afwa, yang suka mengampun dosa hamba. Fa'fu anni, ampunlah dosaku ya Allah. Wa an walidayya, dan ampunkanlah dosa ibu bapakku ya Allah. Oh, cantiknya doa yang Nabi ajak ni. Doa ni sebenarnya dia minta kita baca banyak pada bulan Ramadan. Jadi kita jadikan doa tu juga ketika kita sujud dalam sembahyang sunat kita. Boleh tak? Kenapa banyaklah doa-doa yang Nabi ajak tu untuk kita nak baca. Fa'fu anni wa an walidayya wa an jami'al muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita bukan minta ampun dosa untuk kita saja, dan kita juga minta ampun dosa untuk ayah dan ibu kita, manusia yang paling banyak berjasa kepada kita. Kita minta juga doa itu dalam sujud kita. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, aku minta kepada kamu syurga, wa ma yuqarribuni ilaiha, dan apa juga amalan yang boleh mendekatkan aku kepada syurga. Min amalin, sama ada amalan aku boleh mendekat aku kepada syurga. Amalin wa qawlin, min qawlin wa amalin, daripada perkataan yang boleh mendekatkan aku, memasukkan aku dalam syurga. Perbuatan amalan yang boleh memasukkan aku syurga. Wa niyatin, niat yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga. Wa'tiqadin, dan kepercayaan yang boleh memasukkan ke dalam syurga. Wa a'udzubika minan nar, dan sebaliknya aku minta berlindung kepadamu daripada neraka, dan amalan-amalan yang boleh menyebabkan aku masuk neraka. Aku berlindung ya Allah. Ini pun doa yang Nabi ajak kita boleh baca dalam sujud kita, khususnya ketika kita sembahyang sunat. Sebab itu dalam hadis ini kata, masa sujud tu kita dekat dengan Allah, falyas'al, kita mintalah. Wal yarghab, kena minta sungguh-sungguh, kena suka dan kena gemar untuk meminta kepada Allah ketika kita sujud. Tuan-tuan, lepas tu kena ada bekal-bekal dan doa-doa kita tu. Macam doa dalam Quran lagi banyak. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Doa dalam Quran kita hafal, doa-doa dalam Quran tu lagi banyak kita boleh minta di dalam sujud kita, khususnya ketika kita sembahyang sunat di waktu malam. Satu hadis Nabi sebut, di dalam syurga Nabi kata, saya baca hadis ni tadi, saya mengajar. Di dalam syurga ada bilik. Duduk dalam syurga tu satu bilik yang indah, Nabi kata. Kita boleh nampak keindahan bilik tu dari luar. Kalau kita duduk di luar ni, kita tengok bilik tu, nampak bukan main indah. Dan kita boleh juga tengok keindahan di luar kalau kita duduk dalam bilik tu. Jadi bilik tu boleh duduk di luar pun boleh nampak hak dalam, duduk dalam boleh nampak hak luar. Punya hebatnya. Nabi sebut, sahabat dengar-dengar tu tercengang.
Sahabat tanya, ya Rasulullah, bilik yang sehebat itu tu Allah sedia untuk siapa? Bilik yang sehebat itu dah duduk dalam syurga, bilik pula cukup hebat, cantik tak usah kira lah. Yang Nabi sebut sikit aja, duduk di luar boleh tengok keindahan dalam, duduk di dalam boleh tengok keindahan luar. Sahabat tanya, untuk siapa bilik tu? Nabi sebut ada 3. Orang yang layak masuk bilik tu, nombor 1, liman at'amat ta'am, untuk orang yang suka memberi makan ke orang, suka membantu makanan kepada orang-orang miskin. Ini orang yang layak menduduki bilik itu. Yang kedua, yang layak masuk bilik itu, wa ahsanal kalam, yang layak milik tu orang yang cakap elok. Dia bercakap dengan orang, cakap elok. Orang tak pernah sakit hati apabila dia cakap dengan dia. Itu orang yang layak masuk bilik tu. Dan yang ketiga, liman shalla bil laili wan nasu niyam, orang yang bangun tengah malam sembahyang sunat dia dengan Allah, sedangkan pada ketika itu manusia lain semua pakat lena. Orang ni kata Nabi layak duduk dalam bilik tu. Dia bangun tengah malam, dia sembahyang tahajud, dia dengan Allah saja, duduk dalam bilik sorang-sorang, lampu pun buka sikit-sikit saja, kan nak pergi terang, Allah nampak, duduk lagi gelap pun dia duduk. Ketika dia sujud, dia minta doa kepada Allah, doa yang dia minta, apa yang Nabi ajar, apa yang Quran ajar di dalam baca ayat tu pun boleh. Akhir surah Baqarah tu, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana, itu doa, la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih waghfir lana warhamna wa'fu 'anna. Doa itulah akhir tu, la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Kita baca doa yang akhir surah Baqarah di dalam sujud kita. Allah hebat. Nombor 1 kerana dia ayat Quran. Yang kedua, dalam tu ada doa pula. Tuan-tuan, itu Nabi sebut dalam hadis yang saya baca tadi. Saya kata apa? Bilik yang begitu hebat disedia untuk 3 jenis manusia. Yang pertama, yang suka bagi makanan kepada orang susah. Yang kedua, orang yang selalu bercakap dengan percakapan yang baik kepada manusia, orang tak kesakit hati dengan dia bercakap. Dan yang ketiga, orang yang bersunyi-sunyi dia dengan Allah. Ketika manusia pakat duduk lena, dia bangun sembahyang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 jenis manusia inilah yang layak duduk di bilik yang begitu hebat dalam syurga. Apabila membaca seorang akan ayat yang mana dituntut padanya, ada lagi. Apabila berdiri seorang di dalam sembahyangnya
ditaburkan ke atas kepalanya kebajikan sehingga rokok ia. Maka apabila ia rokok, dinaiki akan dia oleh rahmat. Mana rahmat duduk di atas, dipayungkan dia dengan rahmat Allah sehingga ia sujud. Seorang yang sujud itu bersujud di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atas kaki itu atas sujud atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kamu gemar dan bersungguh-sungguh berdoa di dalam sujudnya. Satu lagi hadis kita berhentilah. Iza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailah umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada walahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa'asaitu faliyan naru. Rawahu Muslim. Ini cerita kita sujud ketika kita baca ayat-ayat sejadah dalam sembahyang. Antaranya ayat sujud sejadah pagi Jumaat. Dan saya sebut tadi dalam Quran ada 14 tempat yang dituntut kita sujud. Kalau kita buat Quran ni ada memang dia buat macam Qubah tu dia tulis di situ. Di situ kita sunat sujud. Apabila kita baca dalam keadaan berwudu, kita sujud berhadap ke kiblat, kita takbir, kita sujud. Lepas sujud bagi salam balik. Dalam sujud tu kita bacalah doa-doa sujud tu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Baca tu. Allahumma ij'alha li 'indaka, Allahumma ij'alha li 'indaka zukhra wada' anni biha wizra. Bacalah doa-doa sujud yang Nabi ajak kita. Ketika kita sujud, baca ayat Quran suruh sujud, kita sujud. Kata Nabi, syaitan tengok-tengok kita sujud. Apabila kita baca ayat sujud, i'tazal, dia lari, yabki, sambil dia berteriak. Jadi apabila kita sujud, kita baca ayat Quran suruh kita sujud, seolah-olah kita sudah buat satu benda yang menyebabkan syaitan lari dan dia berteriak. Pasal apa dia teriak? Sambil dia berkata, sambil dia duk teriak, ya wailah, celaka semua aku ni. Dia maki diri dia sendiri. Allah perintah anak Adam suruh sujud. Dalam ayat tu suruh kita sujud. Wasjud waqtarib lah. Allah perintah anak Adam tu suruh sujud, dia sujud, dia dapat syurga. Tapi dulu Allah perintah aku suruh sujud ke Adam, aku tak sujud, aku dapat neraka. Hak tu yang dah qiyah tu. Sambil qiyah, sambil dia duduk merata. Anak Adam sujud, dia dapat syurga. Aku Allah suruh sujud, aku tak sujud, aku boleh neraka. Celaka semua. Dia maki diri dia. Syok tak syok tuan-tuan? Syok lah kalau kita boleh buat benda yang setan maki diri dia sendiri. Itu Nabi cerita. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata, apabila anak Adam baca Quran yang suruh sujud sujadah, sajada, maka anak Adam pun sujud. Ada 14 tempat. I'tazala syaitan, syaitan lari. Sambil dia lari itu, yabki, dia menangis, dia merata. Yaqulu, dia berkata apa? Ya wailah,
Kecelakaanlah bagi aku. Dia maki diri dia. Umira ibnu Adam, diperintah anak Adam bis sujud, suruh sujud. Dalam Quran yang dia baca tu, fasajada, anak Adam tu sujud, falahul jannah, dia dapat syurga. Yang aku ni wa umirtu bis sujud, dan Allah perintah aku dulu sujud kepada Adam. Fa'asaitu, aku dahaka pada Allah, aku tak sujud. Faliyanat, aku dapat neraka lah. Itu yang dia maki diri dia tu, celaka aku ni. Jadi kalau kita sujud, ketika kita baca Quran kita sujud, maka kita sudah berjaya untuk membuat bagi setan itu maki diri sendiri. Apabila membaca seorang akan ayat yang mana dituntut padanya sujud, tiba-tiba sujud ia, maka berundurlah syaitan lari daripadanya dengan berteriak menangis serta berkata, "Hai celakaannya, anak Adam tak kala disuruh akan dia sujud, lalu sujud ia, maka syurgalah baginya. Adapun aku tak kala disuruh aku sujud dulu, suruh Adam tu, lalu enggan aku daripadanya, aku tak mau sujud, maka nerakalah bagiku." Kata syaitan ni. Maksudnya apa dia tu? Di hadis ini sebesar-besar dalil atas kelebihan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita sujud, kita sujud, syaitan akan memaki diri dia sendiri kerana dia tak sujud, dia dapat neraka. Kita yang sujud dapat syurga. Jadi tuan-tuan, sekat itulah dulu agaknya hadis yang kita baca. Kita sudah ambil masa 1 jam lebih untuk menghayati akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Saya ulang balik, hadis pertama kita baca tadi, akan hilang kehebatan Islam apabila umat Islam dah gila ke dunia. Dan apabila umat Islam meninggalkan usaha mengajak orang buat baik, melarang orang buat jahat, pada ketika itu akan hilanglah keberkatan Al-Quran, kata Nabi. Yang kedua, apabila kita dilarang kita bercakap-cakap ketika khatib membaca khutbah, kalau kita kata diam kat kawan kita, maka akan kuranglah pahala kita ataupun hilanglah pahala Jumaat kita. Dan yang ketiga, apabila seorang hamba itu dia berdoa, dia bersebut ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, Allah sahut sebutan dia dengan Allah kata, aku dengar seruan kamu itu, mintalah wahai hambaku apa yang kamu nak minta, kamu akan diberi permintaan kamu. Dan yang akhirnya, yang seterusnya, kita kalau nak bunuh binatang, Nabi tak bagi bunuh di muka dia, sebab muka adalah lambang kemuliaan makhluk-makhluk Allah ini. Dan yang seterusnya, Allah Nabi sebut apabila kita berada dalam semayang kita, ketika kita duduk bangun semayang, Allah akan tabur kebaikan. Dan apabila kita rokok, Allah akan payungkan kita dengan rahmatnya. Dan apabila kita sujud, seolah-olah kita sujud di atas kaki Allah, dan hampir kita dengan Allah. Pada ketika itulah saat yang cukup mustajab kita berdoa. Mintalah apa juga doa yang kita nak minta untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Dan akhir sekali ini, fadilat kita sujud. Apabila kita sujud baca ayat Quran yang suruh kita sujud, syaitan akan lari, syaitan akan berteriak, dan syaitan akan memaki diri dia sendiri dengan kata dia, anak Adam dia suruh sujud, dia sujud, dia dapat syurga. Aku disuruh sujud dulu tak sujud, akhirnya aku dapat neraka. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak hadis yang kita sempat baca pada malam ini. InsyaAllah kalau tidak ada apa yang menghalang kita, kita akan bertemu lagi di kuliah-kuliah kita yang akan datang, insyaAllah.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.